Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 4 Nila. Apa khabar kamu hari ini? Teacher doakan semuanya sihat-sihat semuanya. Okey, murid-murid. Hari ini hari Khamis. Tibalah giliran subjek sains mengambil alih PDPR pada minggu ini. Teacher harapkan semuanya sudah bersedia dengan buku teks, buku nota sains, modul aktiviti, mesra digital dan sudah semestinya alat tulis. Murid-murid, jom baca doa belajar. Murid-murid, sila perhatikan gambar raja pada slide berikut. Kelihatan lampu suluh yang merupakan sumber cahaya. Satu objek yang berbentuk silinder. Apa yang ingin kita perhatikan adalah bentuk bayang-bayang yang terhasil. Okey. Sekira diperhatikan, bayang-bayang yang terhasil adalah berbentuk bulat ataupun bulatan. Adakah murid-murid dapat memahami kenapa bentuk bulatan yang terhasil? Okey. Kemudian cuba perhatikan kedudukan lampu suluh iaitu sumber cahaya sudah beralih tempat. Lampu suluh berada di sisi objek silinder tersebut. Bagaimanakah bentuk bayang-bayang yang akan terhasil? Kelihatan bayang-bayang terhasil berbentuk empat segi tepat. Maka, jika kamu bandingkan dengan bentuk bayang-bayang yang sebelumnya tadi dengan yang sekarang berbeza. Bayang-bayang sebelum ini berbentuk bulatan, manakala yang ini berbentuk empat segi tepat. Kenapa ya murid-murid? Sedangkan sumber cahaya yang sama kita gunakan, objek sama yang kita gunakan. Kenapa ya? Ini adalah kerana kedudukan lampu berbeza, iaitu sumber cahaya. Kedudukan sumber cahaya berbeza. Tadi lampu suluhnya duduk di bahagian sisi ataupun di sebelah kiri. Sekarang ni lampu suluh berada di bahagian sisi. Belah sinilah. Apabila lampu suluh ataupun sumber cahaya kedudukannya berbeza, maka bentuk bayang-bayang berubah. Sila perhatikan situasi yang kedua. Kedudukan sumber cahaya, kedudukan objek. Bayang-bayang terhasil adalah berbentuk bulatan. Bagaimana pula sekiranya kedudukan atau orientasi objek berubah? Tadi objek silinder tadi duduk keadaan melintang. Sekarang teacher tegakkan objek silinder tersebut. Maka bayang-bayang terhasil berbentuk segi empat tepat. Kenapa ya murid-murid? Ini kerana orientasi objek berbeza ataupun sudah berubah. Sekiranya tadi objek silinder kelihatan kedudukannya melintang, sekarang kedudukannya menegak. Maka bentuk bayang-bayang pun berubah. Okey, murid-murid faham ke? Yang situasi pertama tadi, sumber cahaya ataupun kedudukan sumber cahaya berbeza menghasilkan bentuk bayang-bayang yang berbeza. Begitu juga sekiranya orientasi objek berbeza. Jika kamu perhatikan, situasi pertama objek tidak berubah. Kedudukan objek atau orientasi objek sama saja, cuma kedudukan sumber cahaya yang berbeza. Dalam situasi ini pula,
sumber cahaya kedudukannya sama saja, tidak berubah. Tetapi orientasi objek yang berbeza. Okey, murid-murid, ini kamu perlu salin dalam nota sains. Tulis tarikh hari ini iaitu 8 hari bulan 7 2021. Kamu juga boleh rujuk buku teks halaman 93. Tajuk ini adalah sambungan daripada tajuk minggu lepas. Sekiranya minggu lepas kita belajar faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, tetapi minggu ini kita belajar faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Itu tajuknya. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Pertama, bentuk bayang-bayang dipengaruhi oleh A. Kedudukan sumber cahaya, iaitu yang tadi kita guna cahaya lampu suluh. Yang kedua adalah orientasi objek. Sama ada kedudukannya melintang atau menegak. Poin kedua, apabila kedudukan sumber cahaya berubah, bentuk bayang-bayang juga berubah. Teacher ulang. Apabila kedudukan sumber cahaya berubah, bentuk bayang-bayang juga berubah. Sumber cahaya ini dalam situasi tadi kita guna cahaya lampu suluh. Poin ketiga, apabila orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga berubah. Teacher ulang. Apabila orientasi objek berubah, bentuk bayang-bayang juga berubah. Orientasi objek berubah tadi, kita tengok situasi pertama objeknya melintang, situasi kedua objeknya menegak. Ini kamu perlu salin di dalam nota sains. Murid-murid, menyalin itu adalah salah satu cara untuk memahami topik dan juga untuk mengingat. Jika kamu hanya fotostat ataupun kamu kata tak payahlah salin teacher, bendanya ada dalam buku. Kamu kena ingat murid-murid. Pertama, sekiranya daripada buku teks, tahun depan buku ni dah tak ada dengan kamu. Okey, dan menyalin adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualiti tulisan tangan kamu dan juga salah satu cara untuk mengingat dan memahami sesuatu perkara. Okey. Ini latihan dalam modul mesra digital halaman 46. Okey, murid-murid, sila buka modul mesra digital sains, modul aktiviti tu yang warna pink. Buka muka surat 46, tulis tarikh hari ini 8 hari bulan 7 2021. Sifat cahaya. Tema sains fizikal. PBD ni adalah pentaksiran berbilik darjah. Okey. Tajuknya faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Raja di bawah menunjukkan suatu penyiasatan untuk mengkaji pembentukan bayang-bayang. Okey. Ini adalah ulang kaji untuk tajuk minggu lepas, iaitu saiz bayang-bayang. Minggu ini kita belajar bentuk bayang-bayang. Okey, teacher harap kamu dah faham pembelajaran ini. Jadi kamu boleh jawab soalan ini. Okey, cuba tengok. Ada sumber cahaya iaitu lampu suluh, objek iaitu bola sepak dan ada skrin. Kedudukan P, bola dan Q. Kedudukan P, bola dan Q. Ini kedudukan yang berbeza ya. A. Lukiskan saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila bola diletakkan di kedudukan P dan Q di dalam ruangan di bawah. Ini maksudnya kamu kena lukis saiz bayang-bayang itu.
Okey? Tengok ya, apabila bola kita gerakkan ke kedudukan P, maka saiznya adalah lebih besar berbanding yang mula-mula tadi. Jadi, kamu kena lukis bentuknya lebih besar daripada saiz bayang-bayang yang di atas. Sila gunakan acuan yang berbentuk bulat ya murid-murid, jangan freehand. Okey, dan gelapkan. Ingat ya, bila kedudukan P, maksudnya bola ini mendekati dengan sumber cahaya, maka jarak antara objek dengan sumber cahaya berkurang. Jadi, saiz bayang-bayang bertambah. Ini ada dalam nota minggu lepas. Sebab itulah teacher minta salin nota tu. Ini adalah rujukan kamu untuk melakukan latihan. Okey, jom kita perhatikan bentuk bayang-bayang sekiranya bola ini kita gerakkan ke Q. Okey, ini kedudukan Q. Kita gerakkan bola ke kedudukan Q, maka saiz bayang-bayangnya berkurang daripada bentuk asalnya. Jadi, kamu kena lukis lebih kecil daripada bayang-bayang yang di atas tadi, yang asal tadi. Yang bola tu duduk di tengah antara P dengan Q. Okey, ini pun sila guna acuan yang berbentuk bulat ya. Murid-murid mungkin kamu boleh guna shilling 5 sen. Okey. Boleh ya? Kamu kena lukis. Ini teacher buat. Ini adalah contoh aktiviti yang teacher dah buat lah latihan ni. Teacher lukiskan bentuk saiz bayang-bayang P lebih besar daripada yang asal dan Q lebih kecil. Okey. Boleh ya, murid-murid? Boleh kita sambung untuk latihan B? Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Saiz bayang-bayang blank apabila blank dengan sumber cahaya. Isi dengan jawapan yang sesuai. Ini adalah hipotesis atau kesimpulan yang teacher dah nyatakan pada minggu lepas. Jika kamu rujuk buku nota, kamu dapat jawapannya. Okey, saiz bayang-bayang berkurang. Dah terlari sikit teacher punya ni. Saiz bayang-bayang berkurang apabila jarak antara objek dengan sumber cahaya bertambah. Maksudnya jarak antara objek dengan sumber cahaya bertambah, maksudnya objek tu mendekati skrin. Maksudnya dia makin jauh dengan sumber cahaya. Maksudnya bola tu makin jauh dengan lampu sulur. Jadi maksudnya kedudukan Q. Jadi saiznya adalah berkurang. Yang kedua, saiz bayang-bayang blank apabila blank dengan sumber cahaya. Saiz bayang-bayang bertambah apabila jarak antara objek dengan sumber cahaya berkurang. Maksudnya jarak antara objek dengan sumber cahaya berkurang, maksudnya objek tu mendekati sumber cahaya. Maksudnya kedudukannya di P. Jadi saiz bayang-bayangnya adalah bertambah. Okey, soalan C. Skrin digerakkan mendekati bola. Cuba kamu bayangkan skrin tu digerakkan ke kedudukan Q. Apakah yang berlaku kepada saiz bayang-bayang? Apa yang berlaku pada saiz bayang-bayang? Sekiranya skrin tu kita dekatkan ke Q. Saiz bayang-bayang akan bertambah. Okey. Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi perubahan saiz bayang-bayang. Maksudnya dia nak 2 faktor yang mempengaruhi perubahan ataupun saiz bayang-bayang itu berubahlah. Saiz bayang-bayang besar atau berkurang, apa faktornya? Okey. Pertama,
jarak antara sumber cahaya dengan objek. Ini yang memang kita buat tadi dan juga nota minggu lepas. Dan yang kedua berkaitan dengan soalan C tadi, iaitu jarak objek dengan skrin. Sebab tu soalan D ada pertambahan faktor sebab soalan C dah bertanya situasinya. Okey, murid-murid, teacher harap kamu faham tajuk ni. Pada minggu depan kita akan belajar salah satu lagi sifat cahaya, iaitu pantulan cahaya. Teacher harapkan kamu akan lebih bersedia pada minggu hadapan. Sekian dahulu daripada teacher. Sekian, Assalamualaikum.